Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli ahli mesyuarat kerajaan negeri, rakan-rakan saya ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, para pemerhati, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam Dewan Yang Mulia ini dan sama-sama kita merealisasikan, iaitu dengan kerja penting kita, iaitu pembentangan bajet belanjawan tahun 2021 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pada pagi semalam. Dan saya mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya walaupun dalam masa yang singkat. InsyaAllah saya akan cuba seberapa daya upaya saya untuk menyampaikan beberapa perkara untuk kepentingan dan juga kebaikan kita bersama. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, apabila kita mendengar ucapan bajet pembentangan bajet 2021 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pada pagi semalam, memang kita tidak dapat nafikan bahawa dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keadaan dunia pada hari ini, keadaan negara kita pada hari ini dan keadaan negeri kita sendiri pada hari ini, yang mana kita menghadapi beberapa perkara yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya melihat kepada pembentangan bajet 2021 ini yang dapat dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam sebanyak 1.375 bilion, dan ianya telah berkurangan daripada tahun 2020 ini dan juga tahun-tahun yang lepas. Kita sangat memahami keadaan hakikat tersebut. Walau bagaimanapun kita berharap dengan bajet yang yang ada ini kita dapat merealisasikan pembangunan dan juga kepentingan rakyat Terengganu dengan sebaik-baik mungkin, sebagaimana yang diutarakan oleh rakan saya tadi daripada Yang Berhormat Batu Buruk tadi. Alhamdulillah, dan juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya juga mengambil kesempatan pada hari ini untuk memberitahu bahawa sepatutnya bajet semalam yang dibentang semalam, saya melihat secara keseluruhannya adalah bajet yang agak biasa kepada kita daripada tahun-tahun yang sudah. Dan kita berharap kepada kerajaan negeri supaya melihat bajet ini kita memberi tumpuan khusus. Kerana sebagaimana yang dimaklum bahawa sekarang ini kita menghadapi masalah yang dihadapi oleh dunia dan juga negeri kita, iaitu masalah COVID-19 ini. Dan kita berharap bajet kita ini menjuruskan ke arah tersebut. Oleh sebab itu, kita melihat apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah tidak kurang kepada, bukan kata tidak langsung, tapi kita melihat dalam keadaan untuk mengatasi dalam masa yang singkat, kita tidak nampaklah secara bersungguh-sungguh kita nak melihat kepada permasalahan COVID yang dihadapi terutamanya oleh rakyat kita pada masa hari ini. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin membawa beberapa cadangan daripada rakan-rakan kita yang berada di luar sana untuk kita ambil perhatian dalam Dewan Yang Mulia ini. Pertamanya adalah kerajaan negeri, kalau sekiranya boleh dinambah baik bajet yang telah dibentang semalam, iaitu bantuan kepada golongan bantuan kepada B40 ni, yang sepatutnya kita memberi bantuan yang sangat terkesan kepada COVID ini. Jadi kerana ianya tidak dapat dielakkan pada masa sekarang ini, seharusnya kerajaan melipat gandakan bantuan kepada golongan ini. Kerana kita tahu golongan inilah yang banyak terjejas sekarang ini. Golongan muda B40 ini yang menghadapi masalah, mereka inilah yang banyak sekali terkesan.
ada yang dibuang kerja, ada yang terpaksa diberhentikan bekerja sementara, ada yang terpaksa mereka dalam masa sekarang ini juga mereka menanggung tanggungan yang sangat beban, iaitu memulakan kerjaya, baru memulakan keluarga, masa umur 40 ni lah. Kalau ada pun anak pun masih ramai lagi, masih kecil-kecil lagi, masih bersekolah lagi. Oleh sebab itu saya rasa, walaupun kita telah mendengar semalam ada bantuan kepada golongan ini sebanyak RM200 kepada lebih kurang 48,500 orang. Jadi saya harap pertimbangan kerajaan negeri pada masa hari ini untuk pertingkatkan lagi. Kalau boleh, kalau 48,500 ini saya rasa tidak sampai suku pun lagi anak-anak muda yang B40 ini yang mendapat manfaat daripada permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, kita juga berharapkan bantuan ini boleh ditingkatkan. Kalau ada ruang sebagaimana yang Berhormat Batu Buruk kata tadi, kemungkinan lepas pada ni ada duit-duit sepak ke, duit-duit yang mari hak mana kerajaan pusat telah berhutang dengan kita ke, dia bayar duit-duit sepak, kita pertingkatkan. Terutamanya pada suku yang pertama dan suku yang kedua pada tahun 2021 nanti, Yang Berhormat dan Yang-Pertua. Yang kedua, saya juga memohon kepada kerajaan negeri supaya boleh melaksanakan moratorium pinjaman ataupun sewa rumah kepada rumah mampu milik kerajaan negeri Terengganu. Buat sementara waktu, bukan kata sepanjang masa. Kita beri dulu kelonggaran kepada pemilik-pemilik dan juga penyewa-penyewa rumah ini mungkin sebulan ataupun 2 bulan dalam awal tahun depan. Kerana dalam permulaan pada tahun depan ini, sekarang ini kita menghadapi musim tengkujuh, musim banjir Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Awal tahun lagi orang nak hadapi raya pula, orang nak hadapi persekolahan anak-anak pula. Walaupun kita kata anak-anak kita belum tentu lagi masuk belajar, tapi persediaan daripada keluarga sudah ada. Oleh sebab itu saya rasa sangat membebankan rakyat kita di peringkat ekonomi dan di peringkat bawah. Untuk itu, kalau bolehlah, dan saya merayu kepada kerajaan negeri agar memberi kelonggaran sedikit kepada seluruh rakyat Terengganu yang menyewa rumah mampu milik ataupun permis perniagaan milik JLC kerajaan negeri Terengganu. Sebab kalau kita nak beri PT, memang kita kurang dah PT. Inilah cara yang kita boleh bantu rakyat. Mana kita beri mereka kelonggaran dalam sebulan 2 supaya mereka boleh bersedia pada masa-masa yang akan datang. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya pergi laju-laju ni. Perkara yang ketiga adalah kita juga kena meningkatkan ekonomi anak-anak muda dan meningkatkan ekonomi usahawan-usahawan kita di peringkat ekonomi. Peningkatan ekonomi ini boleh kita salurkan. Dan memang kita tahu semalam yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, sebanyak 5 juta peruntukan yang disalurkan melalui YPU. Dan saya berharap Esko usahawan boleh memohon dan merayu dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya tabung usahawan ini ditingkatkan lagi. Tingkat daripada 5 juta pergi 6 juta ke 7 juta ke, boleh kita create usahawan kita dengan membantu mereka, terutamanya usahawan-usahawan yang kecil. Usahawan-usahawan kecil ni termasuklah mereka yang buat burger, mereka yang menanam cili, mereka yang menanam sayur dalam jangka masa yang pendek, dan kita beri bantuan kepada mereka. Bantuan dalam RM1,000, RM1,500, bantuan dari segi RM3,000. Kalau kita rasa bantuan ni kita tidak mampu, kita beri dalam bentuk pinjaman, tapi pinjaman mudah bayar, dan kita beri tempoh sehingga mereka keluar hasil baru boleh dibayar kepada kita. Saya yakin dan percaya dengan kita membantu usahawan-usahawan ini, maka usahawan-usahawan inilah yang akan membantu peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita di peringkat ekonomi. Dan mereka boleh create job yang lebih besar. Kalau kita boleh membantu 5,000 orang usahawan, dia boleh memakai lebih kurang 4 orang pekerja, dah 20,000 anak muda Terengganu yang mereka boleh mencari makan dan juga boleh melindungi dari segi meningkatkan dari segi ekonomi mereka, Datuk Yang di-Pertua. Selain daripada itu juga, saya juga berharaplah kepada kerajaan negeri, sebagaimana rakan saya daripada Batu Buruk tadi memberitahu, bahawa
peruntukan kepada Dodong ni, itu projek-projek kecil ni harus dipertingkatkan, harus diperbanyakkan. Dalam keadaan ekonomi hari ni, kita memerlukan aliran wang tunai itu di peringkat ekonomi banyak yang mengalir. Kerana orang luar tak masuk dah. Kita kena create pengaliran keuangan kita sendiri. Oleh sebab itu, buat projek kecil-kecil tu perbanyakkan di peringkat Dodong. Tak apalah. Kalau Ya Muhammad kata, Ya Muhammad boleh ni, tak boleh nak cari hatu, tak ada masalah. Kita nak suruh biar banyak banyak, ramai orang yang boleh manfaat, ramai orang yang boleh kerja. Aliran keuangan di peringkat negeri itu berjalan dengan baik, dan insya-Allah ekonomi kita pun boleh berjalan dengan lancar, Datuk Yang Pertua. Dalam keadaan COVID ni lah kita nak create supaya masyarakat kita boleh berasa dalam kehidupan yang selesa. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya juga di akhirnya, saya tamat saya nak ambil sikit masa Datuk Yang Pertua. Saya juga merasakan semalam, saya tertarik dengan ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada penghujungnya. Pada penghujung ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam, ada mengingatkan kepada kita dan juga berkaitan dengan kita perlunya kita memperkukuhkan silaturahim di kalangan kita. Itu saya tertarik. Perlu kita memperkukuhkan silaturahim di kalangan kita demi kepentingan kita. Oleh sebab itu, kita melihat pada hari ini ramai netizen di luar yang mengatakan berbagai-bagai cara kepada kita, terutamanya tomahan-tomahan kepada kita orang UMNO. Saya nak jelaskan kepada dalam dewan ini, kerana ini kita ada platform Datuk Yang Dipertua, bahawa kami dalam UMNO ni tidak menuntut apa-apa yang lebih dan istimewa pun. Setakat ini kita tidak minta pun. Dan kita tidak minta pun jawatan dalam kerajaan pun. Malah kita semua sekali kita sepakat bahawa kita menyerahkan kepada tuan-tuan yang telah diberi mandat oleh pihak kerajaan, oleh pihak rakyat untuk mengurus tadbir. Dan kita hanya menegur. Kalau tuan-tuan kami menegur ini, jangan rasa kami tegur ini kami bakang semata-mata. Kami tegur ni kami sayang ke Ya Muhammad. Ya Muhammad Pakar kita sayang. Ya Muhammad Tunggal kita sayang. Bukit Tunggal kita sayang. Tak apa. Buat sebagaimana yang tersebut. Walau bagaimanapun demi kepentingan rakyat, kami tetap berjuang. Dan kita tidak menuntut apa-apa yang lebih pun Yang Berhormat. Saya berhormat kalau ayat yang terakhir jawatan pun kita dah minta benda jawatan dalam kerajaan pun tak ada. Kita serah Oleh sebab itu jangan buat tomah-tomah yang tidak baik. Dulu kita pernah duduk semeja. Kita pernah duduk bersama. Kita panggil dan kita tidak ada masalah. Ya Berhormat Datuk Seri Pengurusi saya pun maklum saya pergi, tak ada masalah. Tapi sejak akhir ni saya pun tak tahu, tepuk dada tanya selera lah. Saya tak payah terang ke tuan-tuan di sini. Kita sama-sama faham. Nak molek, kita buat molek. Kami tidak minta layan istimewa pun. Nak molek, kita cara molek. Nak bersahabat, kita layan cukup sekadar tuan-tuan melayan kita sebagai seorang sahabat. Jangan layan kita sebagai seorang yang pelik-pelik, sudah. Jadi Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, itu ingatan saya. Dan semalam juga Menteri Besar ada berpatung semalam. Saya kena jawab juga patung ni. Okey, sila. Patung yang terakhir Patung yang terakhir Datuk Yang Dipertua. Lain-lain kawan-kawan saya sambung lah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Tepuk dada tanya selera. Tuan-tuan, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.